Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Murid-murid yang cikgu kasihi, hari ini kita akan belajar pecutan tata bahasa, iaitu kita akan belajar ayat sama maksud khusus untuk murid-murid tahun 4 hingga tahun 6 bersama dengan Cikgu Zainita binti Husin. Baiklah murid-murid, objektif pembelajaran yang diharapkan kamu akan capai pada hari ini diharapkan agar kamu dapat memahami dan mengenal pasti 3 daripada 4 ayat sama maksud berdasarkan soalan yang diberi. Kriteria kejayaan pula diharapkan agar kamu dapat yang pertama, memahami ayat sama maksud berdasarkan soalan yang diberi, dan yang kedua diharapkan agar kamu dapat mengenal pasti ayat sama maksud mengikut konteks. Murid-murid yang cikgu kasihi, soalan ayat sama maksud merupakan salah satu aspek penggunaan bahasa atau tata bahasa yang disoal dalam peperiksaan. Jumlah soalan yang ditanya adalah antara 2 soalan hingga 4 soalan. Baiklah murid-murid, mari sama-sama kita saksikan panduan menentukan jawapan. Murid-murid mesti bijak atau pandai menentukan pilihan jawapan. Yang pertama, kita mesti pastikan ayat yang sama maksudnya dengan soalan. Dan yang kedua, ayat yang paling sesuai atau yang paling tepat dengan soalan yang ditanya. Baiklah murid-murid, apa kata mari sama-sama kita buat latih tubi soalan ayat sama maksud. Soalan pertama, Siti Nurhaliza menyanyikan sebuah lagu dalam majlis makan malam semalam. Mari kita tengok jawapan A. Siti Nurhaliza makan malam dalam satu majlis nyanyian pada malam semalam. B. Dalam majlis makan malam semalam, Siti Nurhaliza telah menyanyikan sebuah lagu. Kita tengok di sini. Ayat atas ni semula, Siti Nurhaliza menyanyikan sebuah lagu dalam majlis makan malam semalam. Siapa yang menyanyi? Siti Nurhaliza yang menyanyi. Berapa buah lagu? Sebuah lagu. Di mana? Dalam majlis makan malam semalam. Tengok C pula. Jawapan C. Dalam majlis makan malam, Siti Nurhaliza telah menyanyikan sebuah lagu yang bertajuk Semalam. Ada tak yang kenyataan di atas ni, ayat di atas ni, tajuk lagu yang bertajuk Semalam? Tak ada kan? Jadi C ni salah. Tak betul. Ditambah pula lagu yang bertajuk Semalam kan? Jadi tak betul. Baik, tengok D pula. Siti Nurhaliza menyanyikan sebuah lagu sambil makan. Sini ada tak sambil makan dia nyanyi? Ada kan? Jadi D pun tak betul. Kita tengok A balik. Siti Nurhaliza makan malam dalam satu acara nyanyian. Ayat ni, kita tengok semula soalan yang diberikan, ayat yang diberikan, Siti Nurhaliza menyanyi sebuah lagu. Mana nyanyi? Dia tak ada. Dalam sini dia tak menyanyi, dia makan. Jadi A pun tak betul. Jadi jawapan yang betul ialah B. Dalam majlis makan malam semalam, Siti Nurhaliza telah menyanyikan sebuah lagu. Begitu caranya kita nak cari jawapan yang paling tepat. Jawapan yang sama maksudnya dengan ayat yang diberikan. Baiklah, mari sama-sama kita saksikan pula soalan yang kedua. Soalan nombor 2. Corak batik yang cantik itu dilukis oleh seorang pereka yang terkenal. Corak batik ni cantik ke tak cantik? Corak batik ni cantik. Dilukis oleh siapa? Seorang pereka yang terkenal. Mari kita tengok jawapan A. Ayat A. Sama tak? Pereka yang terkenal telah menghasilkan corak batik yang cantik itu. Kan? B. Pereka batik yang termasyhur. Ni pereka tau, dia tak kata pereka batik.
Tapi sini ada pereka batik yang termasyhur telah mengeluarkan. Ini dia dilukis oleh. Jadi B tak betul. C. Corak batik yang terkenal itu telah dihasilkan oleh pereka yang cantik. Ini pereka yang terkenal, bukan pereka yang cantik kan? Jadi C ni salah. Ya, D pula. Batik yang termasyhur itu dikeluarkan oleh seorang pereka yang terkenal. Batik pula yang termasyhur. Jadi D pun tak betul. Jadi jawapan yang betul ialah A. Sebab ayatnya sama maksud dengan soalan yang diberikan. Baiklah, jom kita tengok soalan ketiga. Pisau itu tajam kerana baru sahaja diasah oleh ayah. Pisau tu tajam. Kenapa? Kerana baru sahaja diasah oleh ayah. Tengok jawapan A. Ayah baru sahaja mengasah pisau yang tajam itu. Jadi ayah ni baru sahaja mengasah pisau yang tajam. Pisau ni dah tajam. Ni pisau tu menjadi tajam. Sebelum tu pisau tu tumpul. Tapi pisau tu jadi tajam sebab baru saja diasah oleh ayah. Kalau A, pisau tu dah memang tajam dah. Kan? Salah. Jadi A ni salah. Tengok ayat B. Pisau yang baru diasah oleh ayah itu menjadi tajam. Kan? C. Pisau baru yang tajam itu. Pisau tu tajam dah. Pisau baru pula. Jadi salah C. D. Ayah mengasah pisau baru pun salah. Kan? Dia tak ada tulis kat sini pun pisau baru. Dia kata pisau tu tajam. Jadi jawapan yang betul ialah B. Pandai. Baiklah, jom. Kita tengok pula soalan-soalan yang hampir-hampir menyerupai soalan-soalan UPSR sebelum. Tak salah kalau kita buat ulang kaji berdasarkan soalan-soalan UPSR supaya dapat menambahkan lagi kemahiran kita dalam menjawab soalan yang sama, ayat yang sama maksud. Baiklah, seterusnya mari kita tengok pula soalan yang pertama. Kejadian tanah runtuh itu berlaku kerana hujan lebat sejak kebelakangan ini. Bila kejadian tanah runtuh ni berlaku? Ataupun kenapa kejadian tanah runtuh itu berlaku? Kejadian tanah runtuh itu berlaku kenapa? Kerana hujan lebat. Bila hujan lebat? Sejak kebelakangan ini. Kita tengok jawapan A. Kebelakangan ini selalu hujan lebat dan tanah runtuh. Jadi hujan lebat dan tanah runtuh ni dia berlaku serentak, hujan dan tanah runtuh kebelakangan ini. Jadi tak betul. Dia tanah runtuh tu berlaku sebab hujan lebat. Bukan hujan lebat dan tanah runtuh serentak terus berlaku, tak boleh. Jadi salah A. B. Kejadian tanah runtuh kebelakangan ini kerana hujan lebat. Mana berlaku? Berlaku tak ada, kan? Jadi B pun salah. Baik, kita tengok C pula. Hujan lebat sejak kebelakangan ini telah menyebabkan kejadian tanah runtuh. Sama kan? Telah menyebabkan kejadian tanah runtuh. D. Tanah runtuh kerap berlaku. Ada tak sini kata kerap berlaku? Salah. Bila tak sama dengan ayat yang diberikan ni, memanglah tak betul. Jadi jawapannya ialah C. Hujan lebat sejak kebelakangan ini telah menyebabkan kejadian tanah runtuh. Baiklah, jom kita tengok pula soalan yang kedua. Soalan nombor 2. Dia makan dengan kelojo kerana telah 3 hari berlapar. Sebab apa dia makan kelojo? Sebab 3 hari dia berlapar, dia tak makan. Sebab tu dia makan kelojo. Jadi, mari kita tengok jawapan A. Kerana telah berlapar selama 3 hari menyebabkan
dia makan dengan lojo. B. Dia berlapar selama 3 hari dan makan dengan lojo. Dia berlapar. Jadi, dia berlapar selama 3 hari dan makan. Jadi, dia lapar dan makan. Jadi, ayat ni memang tak betul. Ya. Baik, apabila makan, dia gelojo dan berlapar. Pun tak betul. Ni dia makan dengan gelojo kerana telah 3 hari berlapar. Jadi tengok D pula. Dia makan dengan gelojo dan berlapar. Sama. Selama 3 hari dia makan dengan gelojo. Jadi tak betul ayat. Jadi jawapan yang betul ialah A. Kerana telah berlapar selama 3 hari menyebabkan dia makan dengan gelojo. Baik, soalan 3. Apa soalannya? Kita tengok ayat seterusnya. Baik, burung tekukuk itu terbang tinggi apabila dilepaskan oleh ayah. Jadi burung tekukuk ni, dia buat apa? Dia terbang tinggi apabila dilepaskan oleh ayah. Ayah dah lepaskan burung tu. Kan? Baru burung tekukuk tu terbang tinggi. Baik, kita tengok A. Kita dah fahamkan ayat ni betul-betul. Baru kita cari jawapan yang sama ayatnya dengan soalan yang diberikan. Baik, A. Ayah melepaskan burung tekukuk yang terbang tinggi itu. Macam mana pula? Burung tekukuk tu dah terbang baru ayah lepaskan? Kan? Tak betul ke betul ni? Baik, B. Apabila dilepaskan oleh ayah, burung tekukuk tu terbang tinggi. Baik, kita tengok C. Ni betul tak B? Tengok C pula. Apabila burung tekukuk itu terbang, ayah melepaskannya. Macam mana ni? Kan? Tak betul. Dia dah terbang dah baru ayah lepaskan. Macam mana? Betul tak? Okey, tengok D. Burung tekukuk yang terbang itu dilepaskan oleh ayah. Terbang tinggi tak ada. Tinggi tak ada kat sini. Sini ada tinggi. Jadi, mana satu yang betul? A, B, C atau D? Apa dia? Jawapan yang betul. Ya, jawapan yang betul ialah B. Apabila dilepaskan oleh ayah, burung tekukuk itu terbang tinggi. Pandai, ya? Okey, seterusnya. Soalan 4. Ya, soalan nombor 4. Baju ini dijahit oleh kakak saya, kata Suhaila kepada Azman. Siapa yang berkata? Suhaila. Kepada siapa? Azman. Apa yang Suhaila kata pada Azman? Apa yang Suhaila bagi tahu Azman? Baju ini kan dijahit oleh siapa? Kakak saya. Kakak siapa? Kakak Suhaila. Ya, kakak Suhaila menjahit baju ni. Dah faham kan? Kita tengok A. Suhaila memberitahu Azman bahawa baju kakak dijahit olehnya. Betul ke tak? Kita tengok B pula. Suhaila memberitahu kakaknya. Suhaila memberitahu kakaknya. Ni Suhaila beritahu Azman. Ni dia beritahu kakaknya bahawa Azman yang jahit baju tu. Dah macam mana pula? Tadi kita dah baca siapa yang jahit baju? Kakak Suhaila. Kita tengok C. Suhaila memberitahu kakaknya. Tadi Suhaila yang beritahu Azman. Kan? Baik, D. Suhaila memberitahu Azman. Betul lah kan? Suhaila dia bercakap dengan Azman bahawa kakaknya yang menjahit baju itu. Jadi jawapan yang betul ialah A ke, B ke, C ke atau D? Ya, pandai. Jawapannya ialah D. Sebab ayat ni memang sama dengan ayat yang diberikan di atas. Suhaila memberitahu Azman bahawa kakaknya yang menjahit baju itu. Baru betul. Pandai. Baik, itu saja soalan-soalan yang mengandungi ayat yang sama maksud yang dapat cikgu berikan contoh dalam paparan sebentar tadi.
Dan ini pula merupakan QR code. Ya, skema jawapan dan ketubi ayat sama maksud dalam modul Kuasai Bahasa Melayu tahun 4 hingga tahun 6. Ya, tahun 4, murid tahun 4 boleh menggunakan modul tu, boleh menjawab dan ketubi yang telah cikgu sediakan dalam modul Kuasai Bahasa Melayu tahun 4, tahun 5, tahun 6. Ya, murid-murid tahun 4, murid-murid tahun 5 dan murid-murid tahun 6 boleh menjawabnya, dan ini skema jawapan cikgu telah sediakan bersama dengan link, ya, pautan link yang cikgu telah paparkan di sini. Cikgu harap kamu dapat membuat latitubi yang menjawab soalan-soalan ayat sama maksud yang telah cikgu sediakan. Baik, itu sahaja daripada cikgu. Sekian, selamat maju jaya. Marilah kita menanam padi. Padi ditanam di dalam gendang. Marilah kita menabur budi supaya kita dikenang orang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.